Raja-Raja Melayu beri penghormatan terakhir kepada Allahyarham Abdul Taib. Tun M dituduh cari alasan tolak RCI Pulau Batu Putih. TMJ Perli Selangor FA gagal 8 tahun berturut. Perdana Menteri digesa jelaskan kejatuhan nilai ringgit. Saifuddin sahkan 3 pemimpin NGO Islam bersih dari aktiviti keganasan. Kerajaan tubuh Jabatan Pantau Perundangan Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step News edisi petang 21 Februari 2024 bersamaan 11 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Pemangku Raja Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berkenan berangkat tiba di Masjid Negara Kuala Lumpur. Keberangkatan tiba pada 12.15 tengah hari itu bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Abdul Taib Mahmud yang meninggal dunia awal pagi tadi. Keberangkatan pemangku Raja Perlis dengan diiringi Menteri Besar Perlis, Muhammad Shukri Ramli. Turut hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham adalah Yang di-Pertua Negeri Melaka, Muhammad Ali Rustam. Tuanku Said Faizuddin dan Tengku Muhammad Fakri meluangkan masa sekitar 15 minit sebelum jenazah dibawa ke Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia, Subang, Selangor. Allahyarham dibawa dengan van jenazah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dari Masjid Negara pada 12.30 tengah hari. Dr. Mahathir Mohamad dituduh sedang mencari alasan untuk menolak Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Pulau Batu Putih oleh pemimpin UMNO kerana sedar dosa kehilangan wilayah amat besar dan tidak boleh dimaafkan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Fuad Zarkashi berkata, bantahan Peguam Mahathir terhadap pelantikan Mat Raus Sharif sebagai pengerusi RCI umpama takut kepada bayang-bayang sendiri. Beliau berkata lagi, bantahan Tun M tidak perlu dilayan kerana rakyat mahu tahu alasan Tun M batal rayuan semakan keputusan Pulau Batu Putih. Tambah beliau lagi, Tun M tahu dosa kehilangan wilayah amat berat dan tidak boleh dimaafkan ke anak cucu, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Pada 16 Februari lalu, Mahathir dilaporkan mungkin memulaukan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan jika ia terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Mat Raus Sharif. Menang 4-0 di tempat lawan, 4-0 dan 2-0 di tempat sendiri. Satu hantaran Instagram pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyindir Selangor dengan menyatakan JDT telah menang agregat 10-0 dan kali terakhir dikalahkan Selangor FA adalah ketika zaman Datuk Subahan iaitu sekitar tahun 2017. Hantaran yang dipercayai ditujukan kepada pihak pengurusan bola sepak Selangor itu turut mengulas berkaitan kroni yang mengambil alih JDT dan tidak pernah kalah selama 8 tahun dengan pasukan Selangor yang baharu. Tunku Ismail yang lebih dikenali sebagai TMJ turut menyindir kegagalan Selangor FA selama 8 tahun walaupun menerima dana kerajaan sebanyak 46 juta ringgit. Beliau juga mengatakan Selangor bermain dalam Liga Juara-Juara Asia 2 dengan bantuan JDT tetapi Selangor masih berhalusinasi dan tidak boleh menerima hakikat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan jemaah menteri digesa untuk memberikan jawapan kepada faktor kejatuhan nilai ringgit, bukannya menyalahkan pihak lain. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Isham Jalil berkata, ia susulan nilai ringgit ketika ini berada pada paras terburuk dalam tempoh 3 dekad.
Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Abdul Rashid Ghaffur, pada Selasa dilaporkan berkata, prestasi semasa ringgit dipengaruhi oleh faktor luaran sama seperti mata wang serantau lain. Jelasnya, sebahagian daripada faktor itu termasuk pelarasan pasaran kepada perubahan jangkaan kadar faedah Amerika Syarikat, kebimbangan geopolitik dan ketidaktentuan yang menyelubungi prospek ekonomi China. Menurut beliau, pertumbuhan pada 2024 akan dipacu oleh peningkatan dalam permintaan luar dan perbelanjaan domestik yang kukuh. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan segala persoalan mengenai prestasi ringgit akan dijawab oleh Abdul Rashid. Ujarnya, ia berikutan Abdul Rashid sudah berjanji untuk menjelaskan mengenai perkara itu. Mengulas lanjut, Isyam berkata keadaan tersebut menjadi punca tahap pelaburan asing langsung ke Malaysia jatuh teruk dan merosot hampir separuh, iaitu negatif 47% daripada 74.5 bilion ringgit kepada 39.5 bilion ringgit sepanjang setahun di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar. Kementerian Dalam Negeri KDN mengesahkan 3 pemimpin NGO Islam negara ini yang disenaraikan dalam Pusat Pemeriksaan Pengganas oleh Biro Penyiasatan Persekutuan FBI didapati bersih daripada aktiviti keganasan. Beliau berkata demikian semasa pada sidang medianya di KDN. Menurutnya, semakan ke atas 359 individu daripada 53 NGO di Malaysia juga menunjukkan mereka tidak terbabit dengan sebarang aktiviti keganasan dan isu ketika ini hanya membabitkan rekod FBI. Media sebelum ini melaporkan 3 pemimpin daripada NGO Islam berasingan dari Malaysia yang aktif dalam menguruskan bantuan ke Asia Barat disenaraikan dalam PSC oleh FBI. Susulan itu, Kementerian Luar mengarahkan ketiga-tiga individu berkenaan tidak dibabitkan dalam Ops Ihsan yang menguruskan penghantaran bantuan kemanusiaan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin di Gaza. Pengerusi Sekretariat Ops Ihsan Jismi Johari sebelum ini mengesahkan kesahihan surat pemakluman berkenaan yang diterimanya daripada Kementerian Luar bahagian Asia Barat. Kerajaan akan menubuhkan Jabatan Pendakwaan Syar'i Malaysia JPSM dalam usaha memperkukuh ekosistem perundangan syariah, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Hasan. Ditemui pemberita selepas mengadakan pertemuan dengan kira-kira 30 NGO wanita Islam, Zulkifli berkata proses penubuhan JPSM kini dalam peringkat perbincangan. Beliau berkata kerajaan komited melaksanakan pemerkasaan perundangan syariah secara sistematik dan teratur termasuk menerusi rang undang-undang Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Zulkifli berkata inisiatif penubuhan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia juga merupakan komitmen kerajaan untuk mempertingkat pengetahuan, kemahiran dan kapasiti di Mahkamah Syariah. Ahad lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata sesi libat urus mengenai RUU 355 kini di peringkat akhir dan laporannya akan dibawa ke Kabinet dan dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Mengenai pertemuan dengan NGO wanita, Zulkifli berkata Majlis Wanita Islam Yadim akan menjadi penaung kepada gerakan wanita Islam bagi melaksanakan aktiviti dengan dibantu kerajaan dari aspek teknikal dan lain-lain. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.